Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar pelajaran sirah yang mana tajuknya ialah Sifat Fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan Fatonah? Fatonah artinya bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaannya dalam kehidupan dan dakwah. Banyak contoh dari peristiwa-peristiwa lalu telah membuktikan sifat fatonah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita lihat contoh sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, peristiwa pertama ialah peristiwa perletakan batu Hajarul Aswad. Kebijaksanaan Rasulullah telah dapat menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam masalah perletakan Hajarul Aswad ke tempat asal. Okey, dalam peristiwa ini telah berlaku pertikaian ataupun perbalahan antara ketua-ketua kaum Quraisy yang mana mereka berebut untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya, iaitu di penjuru Kaabah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi Muhammad telah membentangkan kain serbannya, kemudian baginda meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain serbannya. Kemudian semua ketua-ketua kaum Quraisy diminta memegang tepi kain dan sama-sama mengangkat dan kemudian dibawa ke Kaabah. Dan bila sampai di Kaabah, baginda mengambil sendiri batu Hajarul Aswad dan meletakkan sendiri ke tempat asalnya. Okey, seterusnya yang kedua ialah Rasulullah telah mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Persaudaraan kaum Aus dan Khazraj telah menjadikan masyarakat di Madinah hidup dengan aman dan harmoni. Siapakah Aus dan Khazraj ni? Aus dan Khazraj ni ialah dari golongan kaum Ansar, iaitu penduduk asal Madinah. Tetapi kedua-dua kabilah ini, iaitu Aus dan Khazraj, selalu bergaduh sehingga menyebabkan peperangan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi tindakan Rasulullah untuk mempersaudarakan Aus dan Khazraj adalah bertujuan untuk menjadikan kehidupan Madinah lebih aman tanpa berlakunya pergaduhan, apatah lagi peperangan. Dan akhirnya ia menjadi titik permulaan kehidupan yang lebih harmoni di Madinah. Okey, seterusnya ialah strategi berhijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah ke mana? Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah tidak menggunakan jalan biasa yang selalu digunakan oleh masyarakat Arab untuk ke Madinah. Okey. Dan Rasulullah juga telah mendapatkan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam, sebagai penunjuk arah. Walaupun bukan beragama Islam, tetapi dia tidak membocorkan rahsia tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Dan strategi Nabi Muhammad menggunakan jalan lain ini telah menyelamatkan baginda dari bertembung dengan penduduk Makkah semasa peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Okey, seterusnya ialah peristiwa pembukaan kota Mekah. Rasulullah menyusun strategi untuk menakutkan musyrikin Mekah sebelum memasuki kota Mekah. Okey, ini ialah semasa peristiwa Rasulullah dan orang Islam hendak memasuki kota Mekah. Rasulullah telah menyusun strategi agar dapat memasuki kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah. Jadi disebabkan itu Rasulullah telah mengarahkan untuk menyalakan banyak unggun api yang besar ketika mereka bermalam di Marul Zahran, yang mana ianya bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada musyrikin Mekah. Dan strategi ini telah berjaya melemahkan semangat musuh. Abu Sufyan pada masa itu sedang meninjau kekuatan musuh dan melihatkan unggun api yang besar dinyalakan. Dia merasakan tentera Islam sangat kuat dan tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Malahan semasa peristiwa pembukaan kota Mekah ini jugalah Abu Sufyan telah memeluk Islam. Seterusnya, pembinaan pasar orang Islam
yang dibina di sebelah pasar orang Yahudi. Apakah tujuannya pasar orang Islam dibina di sebelah pasar orang Yahudi? Adakah untuk mewujudkan persaingan dengan orang Yahudi? Tidak, ya. Ianya bertujuan untuk memperkenalkan sistem jual beli Islam yang bebas daripada penipuan. Ini kerana sebelum itu perniagaan yang dijalankan oleh orang Yahudi lebih banyak mengamalkan riba, tidak jujur, menipu sukatan, menipu timbangan, mengkhianati perjanjian jual beli dan sebagainya. Maka disebabkan itu, Rasulullah telah mencadangkan dibina pasar sebelah dengan pasar orang Yahudi. Tujuannya untuk menunjukkan contoh ikutan kepada orang Yahudi cara perniagaan yang berlandaskan Islam yang sebenar. Okey, dan akhir sekali ialah Rasulullah telah membentuk piagam Madinah. Rasulullah telah membentuk piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting dalam menyatu padukan penduduk Madinah. Apabila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah telah mewujudkan piagam Madinah, iaitu perlembagaan bertulis pertama di dunia yang juga dikenali dengan Sahifah Madinah. Apa yang terdapat dalam piagam Madinah ialah prinsip-prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Sebagai kesimpulannya, Nabi Muhammad menetapkan peraturan dalam sesuatu keadaan agar kehidupan menjadi harmoni dan teratur. Seterusnya, kebijaksanaan Nabi Muhammad mengamalkan nilai murni dalam setiap urusan merupakan faktor kejayaan pembangunan kota Madinah serta menjadikan dakwah Islam lebih meluas. Okey, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Moga berjumpa lagi di tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.